Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati peneraju acara, panel kehakiman yang saksama, penjaga masa yang cakna, kelompok pendidik bestari serta rakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin sekalian, tegak rumah kerana tiangnya, tegak bumi kerana paksinya. Tegaknya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Kejayaan Murid Pelopor Kecemerlangan. Sebelum lidah menuntur kata, izinkan saya mentakrifkan tajuk pidato secara literal dan konseptual. Kejayaan murid pelopor kecemerlangan bermaksud murid dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap, berupaya menunjukkan posisi diri yang menyeluruh, berketerampilan dan berupaya untuk mencapai kecemerlangan. Soalannya, bagaimanakah kejayaan murid dapat mencapai kecemerlangan? Untuk mengupas persoalan ini, 3 aspek utama akan saya utarakan. Hadirin sekalian, indikator saya yang pertama, kejayaan murid akademik terbilang. Pengertian akademik meliputi pelbagai perkara lain yang berkaitan dengan pendidikan, kurikulum dan kelulusan yang dicapai oleh seseorang. Untuk mendapat kelulusan yang baik dalam bidang akademik, seseorang itu perlu menunjukkan tahap kecemerlangan yang tinggi semasa berada di sekolah. Pelbagai program dan aktiviti dijana dan dicipta agar murid mencapai kejayaan. Contohnya, pelbagai program pembangunan akademik telah dilaksanakan di peringkat sekolah dan daerah seperti Karnival Bahasa, Rakan Cipta dan Inovasi, RIMUP dan sebagainya. Selain itu, program TS25 diwujudkan sebagai usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kejayaan murid dan sekolah berkualiti. Program TS25 bertujuan untuk melahirkan modal insan yang unggul melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Bukan itu sahaja, program ini secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi taraf pendidikan di negara kita setaraf dengan negara-negara maju yang lain. Hadirin sekalian, indikator saya yang kedua, kejayaan murid sahsia terpuji. Sahsia bermaksud peribadi atau personality. Peribadi menggambarkan sikap seseorang individu yang membezakannya dengan orang lain. Sahsia merangkumi gaya hidup, nilai, pemikiran, budi pekerti dan sikap seseorang. Disiplin murid sangatlah penting untuk mencegah murid daripada terlibat dengan gejala negatif dan dapat melahirkan murid yang berdisiplin dan sekolah yang aman sejahtera. Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan Sekolahku Sejahtera dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sekolahku Sejahtera telah diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan Dato' Dr. Razi Jidin pada 21 Februari 2022 di Putrajaya. Konsep Sekolahku Sejahtera menekankan 14 elemen nilai melalui pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Tujuan konsep ini adalah ke arah pembentukan budaya amalan baik dan sahsia terpuji murid di sekolah. Hadirin sekalian, indikator saya yang ketiga, kejayaan murid ko-kurikulum cemerlang. Ko-kurikulum bermaksud kegiatan atau aktiviti yang diajar di luar bilik darjah, tetapi dianggap sebahagian daripada pendidikan di sekolah. Contohnya, kegiatan persatuan, kegiatan kesukanan dan lain-lain lagi. Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan program Satu Murid Satu Sukan yang mewajibkan semua murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang. Bahkan juga, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan 10% syarat kemasukan ke universiti telah berdasarkan kejayaan dalam bidang kurikulum, antaranya sukan permainan. Oleh itu, murid-murid dapat mengembangkan bakat dan potensi diri dalam bidang kurikulum yang mereka minati ke peringkat yang lebih tinggi sehinggalah peringkat antarabangsa. Hadirin sekalian, kesimpulannya, proses kejayaan murid meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Proses ini memerlukan sokongan daripada guru, ibu bapa dan golongan ilmuwan. Ayo, marilah kita berganding bahu melahirkan murid yang cemerlang dalam semua aspek. Kejayaan murid adalah matlamat utama kita. Kerana kita bukan sekadar mahu melahirkan murid yang menguasai akademik semata-mata, tetapi menguasai dan mengamalkan apa yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian, terima kasih.